tegang ni, tempur orang boleh jadi jatuh. Okey pula. Ketik pun kalau boleh normal pakai ketik lah. Okey. Jadi untuk mengamalkan doa masuk masjid dan nampak Kaabah, ada doa nampak Kaabah. Buku ni dah desainkan. Boleh guna lah di belakang ni. Dan disusun. Kat TV tak ada lah. Dan disusun. Coba ni. Dia ke belakang tapi bahagian depan ni yang senang baca. Mana daripada kulit ke depan ni dia ada doa sembahyang sunat musafir. Kalau dari Madinah sebenarnya sunat musafir sajalah. Kalau kita dari tanah air masuk Mekah, antara sunat musafir dulu, sunat ihram dulu. Mana nak dulu? Ihram dulu. Sudah mandi, dah pakai, sebenarnya sunat ihram. Nak keluar rumah, sebenarnya sunat musafir. Orang lelaki lagi afdal pergi masjid. Sebenarnya sunat musafir orang lelaki masjid atau pada rumah. Tapi kalau jauh masjid Nur kita ni, sebenarnya kat rumah je lah. Kita tunggu jalan. Jadi ada sunat musafir dan di sini ada doa masuk Mekah, doa nak masuk dalam Mekah dan lalu itu bab salam. Kemudian doa nampak Kaabah dan kita pun mulalah doa zikir niat untuk mengerjakan tawaf. Niat mengerjakan tawaf umrah sunnah. Kita ada 7 jenis tawaf. Tawaf umrah, tawaf qudum, tawaf haji. 3 ni sunat berniat. Tawaf tahiyatul bait, tawaf sunat, tawaf wada', tawaf nazar wajib berniat. Umrah ni pesan ni umrah dah siap ada. Bila kita melakukan tawaf ni dah tawaf umrah, the first tawaf umrah. Kalau kita punya ihram haji, the first tawaf qudum, automatically. Tapi eloklah berniat, sunat berniat. Betul lah, tak nampak. Tapi kalau kita dah buat tawaf umrah, kita buat haji ifrad, lepas tu kita ada masa yang lama. Masuk masjid, kita buatlah tawaf tahiyatul bait yang wajib. Saja aku mengerjakan tawaf tahiyatul bait. Kalau masjid, tahiyatul masjid. Kaabah, tahiyatul bait, mengerjakan Kaabah, Baitullah. Niat tu wajib bagi tawaf sunat, tawaf tahiyatul bait, termasuk juga tawaf wada' nanti wajib niat. Okey. Jadi untuk memulakan tawaf ni, kita akan mungkin masuk ke Kaabah dari mana arah. Yang penting mulai tawaf penjuru Hajar Aswad. Penjuru Hajar Aswad, yang ada Hajar Aswad lah. Model sudah menandakan. Semua orang kena datang sini. Ini model. Kalau Kaabah betul besar lagi lah. Nak tunjuk syarat tawaf ni dia ada 8. Pertama, mulai penjuru Hajar Aswad. Yang dikatakan penjuru tu bukan nak dulu ni ada lain tengah ni. Semua orang nak berhenti sini. Jadi bottleneck. Kita dah cakap semalam, kita boleh mula daripada mana-mana poin dalam sujud. Dia kata sampai hujung masjid tu, mana. Sampai sini boleh mulakan tawaf. Cuma kalau kita mula sini, jangan berhenti kat situ. Berhenti kat sini. Kalau mula, itu pasal dulu ada yang tengah ni pun mudah. Kita mula dekat sini. Kita lampu hijau dia di sana sebagai panduan. Berbetulan 45 darjah ada lampu hijau untuk jadi panduan, warna panduan. Mula di tengah ni dalam. Tapi dia 45 darjah. Baik. Kalau kita mula di sini, boleh sudah di mana-mana poin pada garisan yang sama. Sekira-kira lah, tak payah nak ukur. Itu pasal saya sendiri suka, personally saya suka lintas saja. Kalau sini santak sangat ke sini, boleh dah sini. Lintas sikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mana sunat melambai aja. Dan pucuk dan mulakan. Dan mana
Bila kita sampai kira-kira pusingan sini, 2-3 langkah depan cukuplah satu pusingan. Sambung pusingan kedua. Jadi kita balik 8 syarat sah tawaf. Nombor 1, mulai penjuru Hajar Aswad. Nombor 2, keadaan kita aurat dah siap tutup. Di sini dah penting orang lelaki, kita dengan pakai kain belah. Masa tawaf langkah lebih, kalau ikat ihram tak kena, terselat sampai depan aurat. Begitu juga orang yang kurun gendut-gendut ni, dia tawaf tu lesung dia berjalan. Tak boleh. Mana dalam aurat kita pusat adalah habis orang lain tu lesung dia berjalan tu, orang lain. Kita kena ikut kita baca. Memang mazhab lain pusat tak masuk. Bila Nabi kata aurat lelaki antara pusat hingga ke lutut, dia orang betul-betul pusat tak masuk. Lutut pun tak masuk. Tapi Imam Syafi'i kata, kalau pun kita ambil Quran itu dengan keadaan pergerakan, jadi pusat pun, bawah pusat pun kalau kita tak jaga betul, tak selamat, dia akan terbuka juga. Jadi tutup sampai ke pusat bahagian atas, supaya bahagian aurat pusat lutut ni dia jadi sempurna. Demikian juga lutut ni kalau pun tak termasuk aurat, tapi kita boleh tutup dia supaya aurat tertutup secara sempurna. Maka diambil juga atas lutut, atas pusat, bawah tutup aurat. Sekira-kira aurat kita senantiasa terpelihara melalui pergerakan kita. Itu pendapat Imam Syafi'i yang lebih halus dan seni dan lebih selamat. Orang lelaki, orang perempuan banyak sensitiviti aurat. Ganggu, kena tengok-tengok gambar ni ada keluar sebelum kawat tu, umat betul. Kemudian setopi, pastikan setopi lah. Ada setopi ni tak memadai untuk orang. Kalau kita dapat ustazah manfaat yang bagus, sebelum pergi tawaf tu biasa macam sebarkan bagi motor. Form dia. Ada yang sekejap yang kan sudah kadang-kadang orang kita tawaf sekejap. Kalau kita cari untuk di depan. Jadi, dia apa pun ustazah itu dilarang sikit-sikit bagus. Kalau juga orang tak tahu. Habis tawaf ni kalau tak sah, dia bukan sekadar tak sah tawaf kan? Siapa ni? Buka, saya cek dulu lah. Kalau jadi okey, jadi aurat. Begitu juga orang perempuan, dia buka pada buah. Bila dia angkat tangan dia, atau dia punya lengan ni tak cukup labur, bila dia angkat tangan ni aurat kan? Masa tawaf ni, yang ni terbuka. Tak sah pusingan tu. Itu pasal elok, bukan elok, wajib pakai sarung lengan. Sarung lengan. Okey. Maknanya kita mula pergi Hajar Aswad, aurat dah terjaga dan najis dah bersih, tak ada najis pada pakaian, pada badan. Keempatnya ialah hadas kecil dah berwuduk, jika hadas besar dah mandi wajib. Dan yang kelimanya, nak mula tawaf ni pastikan Kaabah belah kiri dengan Kaabah belah kanan. Jadi maknanya kita mula tawaf tu 5 syarat ada. Mula Hajar Aswad, aurat dah tutup, najis dah bersih, hadas dah bersih, kemudian Kaabah belah kiri. Nak mula 5 syarat dah ada. 50 syarat ada 8. 3 je lagi nak ingat. Dalam kawasan. Dalam kawasan maknanya mesti luar Kaabah. Jangan sentuh Kaabah. Kita keliling dia, sentuh di mana kita tersangkut kan. Dan tersangkut dia nak keliling. Jadi tak boleh sentuh. Kemudian tujuan tawaf tidak teralih kepada selainnya. Ada orang tawaf bawa anak kecil, mula mak pimpin, ayah pimpin, mak pimpin, yang pimpin, tahu-tahu anak dah tak ada, tak tahu siapa pimpin. Apa dia buat apa tu? Dia tawaf, tapi dia nak cari anak. Jadi pusingan ni tak jadi tawaf kan? Dan beberapa tahun lain ni, itu contoh klasik.
lah. Tingkatan 5 Romeo and Juliet. Siapa berkahwin? Tahun tingkatan 5 ni tahun 80. Tahun 2010. Berapa tahun tu? 30 tahun. Ramli sama Ramlah ni, dia suami isteri tuan-tuan, dia nampak macam Aziz dengan Azizah, another couple. Tingkatan 5 juga tu, sama Romeo and Juliet. Macam Aziz dengan Azizah ada macam tu. Dia pun speed up dia punya tawaf, nak confirm betul gaji dengan Azizah. Ini berlaku. Tujuan tawaf dah berlain. Pusingan tu tak kira. Dan apa keadaan juga tujuan tawaf itu dah beralih pada cari barang hilang, cari kawan, cari apa semua ni, pusingan tu tak dikira. Itu syarat nombor 6. Nombor 6 dalam puasa. Yang ketujuh, tujuan tak teralih kepada selain tawaf. Yang ke-8, cukup 7 kali dengan yakin. Macam solat lah. 3 ke 4 yang pegang yang yakin. 3 ke 4 apa dia? 3. Tak, 3 ke 4. Mana yang yakin? Takkan dua-dua tak yakin? Mana kalau dua-dua tak yakin, ni orang tak ada kira-kira. Dia bila 3 ke 4, 3 tu betul dah. 4 ni tak pasti, yang tak pasti pun 3, cukupkan 4, 5, 6 dah 7. Kalau 7 ke 8? 7. Tak ada isu. Mana? 7 ke 8. Baik, itu syarat yang wajib comply sunat-sunat ibadah. Kalau buku tu saya bariskan 12. Tapi kita berjalan kan, kita jumpa lagi beberapa sunat. Nombor 1 sunat berniat. Itu tak ada dalam buku. Boleh tambah. Nak berniat tawaf, umrah, sa'i, sawah umrah, tawaf haji, tawaf kudu, saja aku mengerjakan tawaf umrah. Sunat tak niat pun dia jadi umrah. Pasal niat umrah dah sedia ada. Eloklah berniat. Dan keduanya, sunat mengucup Hajar Aswad. Ini satu impian yang tak kecapaian. Susah. Jadi itu first class. Second class istilah. Istilah ni orang gambar, kita dapat letak tangan di Hajar Aswad, pucuk tangan. Itu istilah. Tapi tak boleh kita dalam ihram umrah. Hajar Aswad wangi, tapi tawaf sunat boleh, tawaf haji boleh. Dari segi hukum, kalau orang ramai, dia tak boleh lah. Maka Allah Ta'ala masih buka third class. Masih ada pahala melambai. Dari jauh, berapa jauh tak kisah. Jadi melambai. Yang kita lambai apa dia? Kaabah ke Hajar Aswad? Hajar Aswad. Di sini ke, sini ke, mana-mana lambai Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Adab dia pun boleh. Adab dia Bismillahirrahmanirrahim. Asasnya tangan kanan. Tapi ada orang hayun dua tangan kiri, ada hal. Tapi mengucuk tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahilham, pucuk tangan kanan. Isyarat mengucuk Hajar Aswad. Dan kalau kita macam ini adab dia, kita kena betulkan posisi. Kalau kita nak mula di sinilah. Tapi kalau dari sini kita terus saja mula di sini, sinilah tempat mula kita. Jangan berhenti arah situ. Mana tempat mula tawaf ni luas. Jadi tapi saya suka syorkan dan kita menghadap dia Bismillahirrahmanirrahim. Mana kita nak mula di sini, betulkan posisi bahu kiri berbetulan dengan Kaabah. Betulkan. Sunat berikutnya mulai langkah ke kanan. Saya akan tunjukkan satu pusingan. Boleh ikut, tapi saya dah kira satu pusingan tu. Tuan-tuan, perempuan belum. Nak belajar, tengok dulu. Dia pun mula ke kanan. Dan sunatlah berzikir subhanallah walhamdulillah. Ikut. Ikut saya tak tawaf. Alhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Di sinilah buku ni amat menolonglah kita berzikir. Tapi jangan nasib tengok buku sampai lupa kita tengah tawaf. Antara berzikir dengan memastikan bahu kiri berbetulan dengan Kaabah. Bahu kiri betul dengan Kaabah ni syarat sah. Maknanya, jadi kalau dia punca yang kita begitu tumpu buku ni, kalau buku jatuh, tapi dah gantung tak jatuh kan. Jadi kita yang penting jaga kedudukan bahu kiri
berbenturan dengan Kaabah, dan kita berzikirlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar daripada mula di situ tadi. Dan doa ni dah disusun sekira-kira, kalau orang tak ramai lah, sampai tempat tertentu ni, iaitu kita tawaf sampai satu tempat nama rukun lah, Hijr Ismail. Dia sejarahnya Nabi Ismail dengan mak dia duduk dalam Kaabah, kawasan ni lah rumah dia. Tapi zaman Nabi Ibrahim dulu, Kaabah ni dia dinding sampai ke atas ke sana. Jadi Nabi Ismail dengan mak dia duduk di sini. Ini nama Hijr Ismail. Masa zaman sebelum Nabi dia tak jadi Rasul, Nabi pun masa kecil lagi, Kaabah ni nak reban dah rebut. Orang Quraisy ambil muafakat bangun semula, kumpul dana. Bila dana dah terkumpul, arkitek dipanggil, macam mana nak bina balik Kaabah ni. Arkitek kira-kira dengan dana yang ada, dengan apa yang semua ni, maka sebahagian Kaabah yang model Nabi Ibrahim tak dapat di-cover. Dia adakan separuh binaan, yang lebih tu macam biasalah. Dan ini Nabi jelaskan semasa Nabi mengerjakan tawaf haji. Sudah tawaf, Nabi masuk Kaabah, Aisyah dah terlepas. Nabi masuk, dia terlepas. Dia tunggu Nabi keluar. Bila Nabi keluar, dia kata, ya Rasulullah, saya nak masuk Kaabah, tolonglah bawa saya masuk Kaabah. Nabi pegang tangan dia, Nabi suruh sembahyang kat sini, kau sembahyanglah di sini juga adalah dalam Kaabah. Pahalanya, pahala sembahyang dalam Kaabah, dalam Hijr Ismail. Nabi kata dulu ni dalam Kaabah, tapi kaum kita ni nak bawa Kaabah, bajet tak cukup, menyebabkan ini jadi bahagian luar, tapi dia masih dihukumkan bahagian dalam. That's why masa tawaf tak boleh buat cross shortcut sini, sebab dia dalam Kaabah. Begitu juga bila sampai di sini, jangan kita sentuh ni. Ada orang dia rapat sampai sentuh. Yang lagi bagus, dia layarkan tangan di atas ni. Sebab kita mengenai Kaabah, tak boleh sentuh Kaabah. Ustaz, makam Ibrahim boleh sentuh? Tak ada sebab. Tak, kadang-kadang kita kan macam dia terkecil kat situ kan, kita ambil-ambil. Lah. Kalau tersentuh tak apalah. Pergi sentuh dia tak ada hal. Mana tak ada pasal nak sentuh dia, tak ada sunatnya. Kalau tersentuh is okey. Kaabah tak boleh kena jaga. Cuma saya ambil masa di sini lagi ada beberapa perkara di sini. Di sini kita akan melalui pancuran emas. Saudara saya sekalian, ini rukun Yaman ni. Kalau jalan sampai ujung dunia ni, sampai Asia Tenggara tak? Sini ni. Rukun Aswad ni. Ini sampai Asia Tenggara kan? Ini kalau jalan terus ni, sampai Iraq, sampai Tibet, sampai China, sampai Jepun, ujung dunia. Ini kalau jalan terus ni, dia sampai Mediterranean, Eropah, sampai Amerika. Dan ini kalau jalan terus, ujung dunia, sampai Yaman, sampai Afrika. Jadilah ni center of the earth. Ini pusat bumi, proven by geologists, pusat bumi. Dan Allah Ta'ala mulakan orang timur, mula tawaf daripada sebelah timur, matahari terbit sebelah timur. Jadi kita sedang mengenai pusat bumi yang merupakan nukleus. Kita adalah elektron yang ada spirit yang bergerak pada satu pusingan yang Allah Ta'ala suka dengan tawaf. Jadi bila sampai di sini, jangan shortcut. Dan di sini jangan sentuh. Dan di sini adanya pancur emas. Asalnya Kaabah Nabi Ibrahim dulu, dia kalau hujan terus. Mana kita pun tak tahu lah macam Nabi Ismail dengan mak dia tinggal di sini, kalau dia basah. Tapi zaman Quraisy dia adakan tutup, dia adakan bumbung. Tapi bumbung dia flat. Bila hujan, air takut melempar. Dia bumbung dia flat, tapi dia turun sikit pada slope. Dia ada slope ni, bumbung dia turun sikit. Jadi air yang takut di sini disalurkan dengan satu saluran logam. Nak muliakan Kaabah, saluran itu disalur dengan emas. Namanya pancur emas. Dalam bahasa Arab panggil mizan.
Di sini dia ada tempat yang sunat berdoa dan mustajab berdoa. Di sini dalam Haji Ismail dan berbetul dalam Baitul Emas. Dalam tawaf Nabi SAW apabila berjalan melalui Baitul Emas ni, Nabi tidak tinggalkan doa yang akhir dalam persiapan pertama ni. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata da'imah fid din wal dunya wal akhirah. Ya Allah, aku bermohon padamu, inna nas'aluka al-afwa, ya Allahumma inna nas'aluka al-afwa, ya Allah, aku bermohon kepadamu kemaafan, wal afiyah dan kesihatan, wal mu'afata da'imah dan perlindungan yang berkekalan, fid din dalam agama, wal dunya wal akhirah, wal fawza bil jannah dan berjaya masuk syurga, wal najata minan nar, selamat pada neraka. Diriwayatkan Nabi bila melintasi hancuran emas, Nabi akan baca doa. Jadi walaupun semua buku doa menyusul doa ni pada pusingan pertama, tapi setiap pusingan kita boleh ambil doa ni. Kita boleh ambil doa ni dan baca ketika melalui pancuran emas. Seterusnya kita berjalan tawaf pusingan pertama dengan penuh zikir apa semua ni, dan bila sampai satu penjuru sebelum rukun Yamani, sebelum rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani, sunat menyentuh. Tadi kata tu dia sentuh, dia dah sunat pula. Nabi SAW tidak akan melintas rukun Yamani, mereka akan istilam dia. Istilam mana sentuh? Kuncup takbir, istilam. Jadi akan, kalau dia berjarak jauh pun, Nabi akan sentuh dengan pedang. Yalah, dulu tak ramai. Nabi bersihin, dulu kata dia sampai dengan pedangnya. Kalau dekat Nabi sentuh dia. Jadi kalau nak ambil sunat ni, sunat menyentuh Kaabah, berhenti tawaf. Berhenti tawaf. Maknanya sampai di sini, berhenti. Tak boleh berhenti ke Ustaz? Betul-betul. Boleh berhenti ke orang ramai? Boleh. Kita berhenti. Kalau sini boleh. Berhenti tawaf, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, walillahilhamd. Nak mulakan tawaf, jangan pegang langkah dia ni. Apa kena buat? Betulkan posisi. Kaabah kena senantiasa sebelah kiri. Kiri ni apa actually? Apa sebenarnya? Kiri ni hati kita belah kiri kan? Kalau solat dada dalamnya ada hati menghadap Kaabah. Bila tawaf kita bukan menghadap Kaabah. Tawaf kita berjalan mengelilingi Kaabah. Jadi hati paling dekat dengan dia. Kena beri tumpuan pada dia. Senantiasa berbetulan dengan dia. Jangan ada kegelinciran. Jadi bila dah ambil sunat dengan berhenti, bila berhenti mana kita tidak tawaf. Ambil sunat sentuh. Nak mula tawaf balik, betulkan posisi dan kaki kanan masuk ruang antara Yamani ke Hajar Aswad. Ada doa yang wanit kepada Nabi SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Doa ini warid pada Nabi SAW. Dan kalau dalam keadaan orang tak ramai, sedang molek, kita berjalan di sini, doa Rabbana atina fid dunya hasanah ni sampai sini selesai dah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Kalau tak ramai, kalau orang ramai, dia punya lingkaran dah besar, flow dia dah slow, kita mungkin baca 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali doa yang sama, mengambil berkat doa Nabi SAW. Tapi kalau nak doa yang lain-lain pun is okay. Bahasa Malaysia pun is okay. Tawaf, kita doa dalam bahasa kita. Selepas ambil doa berkat doa Nabi SAW, kita bawa doa lah apa kita yang hajat-hajat kita. Dalam masa tawaf tu kita bercakaplah dengan Tuhan. Dan bila sampai tempat mula tawaf tadi, selesai dah satu pusingan. Sunat berturut-turut. Sunat berturut-turut. Dan nak mulakan setiap pusingan, sunat mengucuk, tapi memang tak boleh. Sunat istilah memang tak boleh, orang ramai jauh. Maka sunat melambai. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, walillahilhamd, kucuk tangan untuk pusingan kedua. Dan seterusnya sepanjang-panjang itu adalah dalam zikir. Dia mana dia? Kalau dia tak jauh,
Jika jauh, sunat melambai. Kalau nak sentuh kena berhenti, melambai boleh sama berjalan saja, tak perlu berhenti. Lambai sama berjalan. Dan dia sama juga rukun Yaman ini. Kalau di draw 90 darjah, draw 90 darjah, dalam mana-mana poin dalam rukun ini boleh kita lambai. Sunat melambai. Tak ada pucuk tangan. Sebab dia Kaabah tak sunat pucuk. Yang sunat pucuk rukun yang mati. Terima kasih lah Bapak mana dia ikut perjalanan dengan jaga lah. Bagus ya. Jadi rukun Yamani tidak sunat di pucuk, sunat di istilam. Asalnya sentuh, tak apa sentuh lambai. Lambai boleh sampai berjalan. Nak sentuh mesti berhenti. Sebab lambai kita punya posisi bau masih berbenturan dengan Kaabah. Nak sentuh, takkan nak sentuh macam mana? Jadi sentuh dia sentuh dengan tangan kanan asasnya. Tapi tangan kiri campurlah semangkuk. Tapi tak sunat sentuh lah. Kalau Hajar Aswad, lambai pucuk tangan kanan. Okey. Dan nak mulakan pusingan ini, betulkan posisi langkah kanan dan doa yang warid benar. Selesai satu pusingan, sunat berturut-turut. Jadi saya dah selesai satu. Tuan-tuan perempuan kena mulakan satu. Tadi tengok saya kan? Sekarang saya nak tengok tuan-tuan. Kalau tak istimewa kan apa pun. Jadi bila sunat kita tak buat jadi makruh. Ini juga ni penting ingat-ingat kan. Jadi masa tawaf tadi kita dah betulkan kita punya sunat beritibak. Beritibak ni menjadikan bau kanan terbuka. Bau kiri kita tutuplah. Dan sebab tangan kanan ni nak melambai. Ada orang ni beritibak bau kanan dibungkus. Dan dah tak boleh. Pernah jadi. Tak boleh. Cara betul melambai kena tak ada apa betul tadi kerana dia macam ni, ada macam ni. Cara betul melambai. Lambai ni okey, kita ajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Lambai. Yes, Bismillahirrahmanirrahim. Macam nak sentuh dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan baik. Bukan. Lambai. Macam nak sentuh dia. Gaya nak sentuh dia tapi jauh. Tapi jauh kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia lambai. Kalau macam ni, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil hamd. Sunat mengucuk Hajar Aswad. Okey. Banyak soalan ni tak nak mula kan? Sebelum mula kan, najis kita kena elak-elak kan. Kalau air ludah, kita kena elak je. Air ludah. Sebab saya ada kata air ludah yang dalam tak najis, tapi bila dah ludah pun tu najis. Air ludah luar dalam tak najis. Air ludah yang najis air basi yang dalam. Sebab tu saya nak cari sadar ada hadis yang mengatakan dia najis. Air ludah luar dalam tak najis air ludah. Tapi air basi selagi dia tak keluar di dalam tu okeylah. Tapi dah keluar hukumnya najis. Macam darah, selama dia duduk dalam dia tidak najis. Bila dah keluar najis. Termasuk perempuan haid, saya tak tahu Ustazah ada sebut ke tidak. Selagi dia belum keluar, dia tidak dihukumkan haid. Jadi masa keluar tu jangan gaduh lah. Sekali dia tak ada tanda drop, belum dihukumkan keluar. Mana dia tahu dia ada kat dalam tu? Tak payah tanya. Tapi masa berhenti kena tahu. Tu adalah macam proses dia macam mana nak tahu. Mungkin Ustazah ada cakap tadi kot? Okey, selesai. Ustaz ada possibility tak tawaf dengan susah-susah jatuh kan? Contohnya orang tua jatuh kan? Kita macam patut kita bangun dan Tolonglah, pusingan tu kepen lah. Tolong orang tua. Dia buat balik. Dia buat balik. Tengok kalau dia menjadikan tolong sabar berpusing-pusing kat situ, pusingan tu tak kira. Tapi katalah tapi jauh. Kita mulakan balik daripada sekira-kira tempat tu tadi. Okay. Kalau orang tak ramai, orang ramai memang tak boleh.
Gear reverse tak masuk. Kalau orang ramai. Ya. Jadi jumpa orang tu betul, kira peluanglah tolong. Pusingan tu kira benar. Okey, bolehlah kita mulakan pusingan. Mulakan pusingan macam saya tunjuk tadi lah. Saya buat pusingan kedua kan. Dan biasanya saya ambil di sini pusingan kedua lebih sikit. Bismillahirrahmanirrahim walillahilhamd. Dan pusingan kedua biasa saya selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak mampu ni, kalau mampu ni bacalah buku ni. Tapi ingat, bila sampai di sini, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wal dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Kaabah semua tu so memang habis doa ni. Baca dan semua apa-apa zikir baca sampai rukun yang mana bismillah, tak payah berhenti. Bismillahirrahmanirrahim walillahilhamd. Terus saja berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Besok Kaabah tu besar, memang habis punya doa ni. Kalau orang ramai memang kena ulang 2 kali 3 kali apa campur doa lain. Sampai di sini selesailah 3 pusingan. Bismillahirrahmanirrahim walillahilhamd. Dan pusingan ketiga saya biasa kalau terlupa buku ni saya akan beristighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi doa Nabi SAW semasa melintasi mizan, Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Bacalah doa tu. Kita masih dalam tapak yang sama. Dan bila sampai rukun yang mana, bismillahirrahmanirrahim. Tak payah berhenti Bismillahirrahmanirrahim walillahilhamd. Terus berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sampai habis. Sudah sini? Saya dah 3. Tuan-tuan mumpung berdua. Bismillahirrahmanirrahim walillahilhamd. Ucap, sunat mengucap, isyarat mengucap Hajar Aswad dan terus pusingan. Saya patah balik tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seterusnya nanti pusingan kelima selawat, pusingan keenam istighfar, pusingan ketujuh cakap dengan Tuhan apa nak cakap, apa nak minta. Itu semua bebaslah. Nak mengikat kita dengan pusingan-pusingan tu, itu buku-buku panduan dia ada pusingan 1, 2, 3, 4, 5 dan 7. 5, 6 dan 7. Bismillahirrahmanirrahim walillahilhamd. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Bagus saya tak lewat potong-potong ni. Besok nak potong-potong langkah-langkah apa. Sekarang teruskan tawaf, terus. Saya dah berapa saya dapat. Saya nak tengok tuan-tuan perempuan punya pusingan. Kalau saya kata berhenti, nanti berhenti tau. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid din wal dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Bismillahirrahmanirrahim walillahilhamd. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim walillahilhamd. Terus Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berhenti sekarang, berhenti. Jangan mengenyuk. Jangan bergerak. Berhenti je. Nak biasa barisan. Tengok. Dia dah renyuk. Tadi masa dia tawaf, dia leka. Dia tak pastikan bahu kiri berbetulan dengan Kaabah. Bila saya kata berhenti, dia dekat, dia dah betulkan bahu dia. Dah berbetulan tu. Cuba tengok bahu masing-masing berbetulan dengan Kaabah ke tidak? Ya. Ya, baguslah. Tapi kena jujur. Di sana besok kena jaga. Cuba tengok puan.
Bau ni betul tak dengan Kaabah? Tak. Sini. Ha? Betul ke tak betul? Nasib baik mengaku. Ada orang dia macam ni tau. Bau ni betul dengan Kaabah. Tu Kaabah kan? Memang tu Kaabah, tapi bau dia tak berbetulan dengan Kaabah ni. Luahkan tangan ni 90 darjah, tak kena. Kaabah situ betul Kaabah tu, tapi bau dia tidak berbetulan. Maknanya dia kena jaga. Saya guna kalimat bearing ataupun posisikan badan kita supaya bau berbetulan, senantiasa berbetulan dengan Kaabah. Mengapa bau kiri? Isyarat hati yang senantiasa ada hubungan, ada tumpuan kepada rumah Allah. Itu isyarat dia. Itu disiplin yang Allah Ta'ala mahu. Itu standard quality yang Allah mahu, yang kita kena comply. Jadi mana? Inilah di antara syarat sah tawaf ni. Banyak orang tak ambil perhatian. Dia pakai pusing. Dan biasanya tuan-tuan dan puan, bila orang melintasi rukun Yamani, dia dah jauh pusingan, dia dah besar tu. Walau Kaabah tu besar, Kaabah tu besar lah, bukan besar ni. Memang luas lah kawasan dia, tapi masa dia berada di rukun Yamani, bau dia ke sana. Kaabah situ, bau dia ke sana. Banyak orang jadi. Ambillah perhatian. Yang dikatakan berbetulan Kaabah ni bukan mesti 90 darjah. Kedudukan kita mungkin bau kita kena belah sini, mungkin kena belah sini, tak hal. Asal bau kita ada tumpuan pada mana-mana bahagian Kaabah. Dia bukan syak 90 darjah. Tapi Kaabah yang besar tu pun, kita dekat sini, bau kita dah memang lencis. Bahasa-bahasa Melaka, lencis. Sipi. Tak, melencong, tak kena. Dia bukan tak kena, macam kena, tapi memang tak kena. Bukan lencis. Nampak macam kena, tapi memang tak kena. Sipi. Jadi kena jagalah. Sepanjang-panjang masa tawaf, bau kiri naklah berbetulan dengan Kaabah. Okey? Boleh teruskan pesan yang berapa sekarang? Pesan yang berapa sekarang? Nombor 4 Saya tak tahu, saya dah 6. Saya dah 6, situ tadi saya berhenti. Saya sambung je balik. Sebab saya berhenti tadi. Saya suruh orang berhenti. Jadi masa tawanan bersembang, makruh. Ada pula makanan, makan, minum, makruh. Berzikir, sunat. Diam, harus. Rugilah, tak ada pahala. Bismillahirrahmanirrahim, walillahilhamd. Dan pucuk tangan. Saya pusingan akhir ni. Saya mula bercakap dengan Tuhan. Ya Allah, aku ni apa? Nak cakap lah. Seterusnya, sepanjang-panjang masa berzikir. Tapi bila melintas itu pun mizan, bacalah doa yang warid. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wa mu'afatan daimah fid din wal dunya wal akhirah. Ya Allah, aku bermohon kepadamu kemaafan, kesihatan dan perlindungan berpanjangan dalam perkara agama dunia sampai akhirat. Aku mohon engkau berjaya masuk syurga dan selamat daripada neraka. Doa tu kan habis dalam tampang sana lah.